warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demi bahawasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikut satu jalan yang lurus tersebut, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain selain daripada satu jalan yang lurus. Kalau kalian mengikut jalan-jalan yang lain, maka menyebabkan kalian berpecah belah. Demikianlah wasiat bagi kamu, hai orang mukmin. Mudah-mudahan kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin semua, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis satu garis yang lurus. Kemudian Nabi gariskan beberapa garis-garis yang bengkok di kiri dan kanan. Nah, lalu Nabi SAW baca ayat tadi. Ayat yang baca tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, bahwasanya inilah satu jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikut satu jalan yang lurus tadi. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian ikut jalan-jalan yang selain daripada satu jalan yang lurus. Yang Nabi garis di kiri kanan tu jalan yang bengkok-bengkok, yang bengkang-bengkok, yang belok-belok. Jangan. Karena kalau kalian mengikut jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, kalian akan berpecah daripada satu jalan yang lurus tadi. Zalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat bagi kamu, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Satu jalan yang lurus ni ialah jalanan yang dimasyhurkan dengan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ramai orang boleh sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan walaupun dia lari daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pun tetap dia dakwa diri dia Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kerana Ahli Sunnah wal Jamaah ni ialah satu kelompok yang diakui oleh Nabi SAW sebagai firqatun najiyah, satu kelompok yang berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, la taftariqu ummati ala 73 firqah, selagi akan berpecah umatku. Umat di sini ialah ummatul ijabah. Nah, karena Nabi SAW satu-satunya Nabi yang Allah Ta'ala kirim untuk sekalian umat, sekalian manusia. Tak sama seperti Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi-Nabi yang lain diutuskan untuk beberapa kaum. Macam Nabi Musa AS diutus untuk Bani Israel dan kaum Qibti. Nabi Lut alaihi salam diutuskan kepada kaum Sodom. Nabi Ibrahim untuk masyarakat di Babylon. Begitulah nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaum-kaum tertentu, bangsa-bangsa tertentu. Tidak seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakin
aktsaran nasi la ya'lamun. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Jadi setelah mana bi'satin Nabi diutuskan, semua manusia ni yang ada atas muka bumi sampai ke kiamat ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi tinggal ada umat yang menyahut seruan Nabi dipanggil ummatul ijabah, dan ada umat yang tidak menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masih belum masuk Islam. Umat Nabi Muhammad juga? Ya, umat Nabi Muhammad juga. Tapi dipanggil ummatud da'wah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita ni dakwah, ajak. Tak boleh paksa. Dakwah ni bukan makna paksa. Masuk Islam, tidak tembak orang. Itu la ikraha fid din. Tidak boleh paksa dalam agama. Seorang sahabat Nabi nama Hassin Al-Khazraji. Anak dia ketika mana kecil-kecil, dia hantar ke perkampungan orang Yahudi di Madinah. Jadi anak dia membesar dengan orang Yahudi dan beragama Yahudi. Bila sudah dewasa, balik ke bandar, balik ke rumah, Islam sudah masuk di Yathrib. Dan ayah dia, mak dia, adik-beradik dia yang ada di bandar Islam. Dia seorang Yahudi, anak Hassin Al-Khazraji radhiyallahu taala. Jadi bila balik ke rumah, ke bandar, ayah dia yang Hassin Al-Khazraji pujuk dia masuk Islam. Pujuk dengan lembut masuk Islam alung kalau kita orang Kelantan lah ni. Mak masuk Islam dah, adik-adik mu lain Islam lakon dah. Pok-pok daramu, mak daramu semua Islam lakon dah. Mu seorang lah ni masuk Islam lah. Anak dia kata tak ambuhku, dia tak usah. Dia tak nak masuk Islam. Kekal dengan agama Yahudi. Sehingga Hassin Al-Khazraji tak tahan sabar. Satu hari dia ugut anak dia sendiri, bukan orang lain, anak dia sendiri. Kalau mu tak masuk Islam, aku bunuh. Seorang bapa yang buat ugutan keganasan kepada anak mengatasnamakan agama. Pasal apa dia buat ganas tu? Masuk Islam. Kalau tidak aku bunuh. Maka turun ayat Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu sababun nuzul ayat dia panggil. Sebab turun ayat tersebut kerana seorang bapa ugut bunuh anak kerana agama. Tak boleh. Jadi dakwah tu bukan maksudnya memaksa. Tidak. Dakwah dengan lisan yang baik atau dengan akhlak yang baik. Bahkan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah perangai, lidah kelakuan itu lebih jelas, lebih fasih daripada lidah percakapan. Gitu kan? Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi, la taftariku ummati, selagi akan berpecah umatku. Umat mana ni? Ummatul ijabah. Umat hak ngucap dah dua kalimah syahadat. Ummatul islamiyah. Umat Islam dah. Bukan umat Nabi hak lain dah. Bukan ummatul dakwah bukan. Tapi umat yang sudah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah. Bila Nabi sendiri kata berpecah, kita tak boleh nak katalah kenapalah umat Islam ni saling berpecah. Kena bersatu padulah kita. Memang kena bersatu padu, tapi Nabi sendiri kata pecah nak buat apa dah? Nabi dia tak bercakap dengan hawa nafsu macam kita. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. Nabi cakap tu wahyu dah tu. Tuhan hak khabar ke Nabi kata bahawasanya umat yang masuk Islam lagi akan datang pecah. Berapa? 73 firqah. 73 firqah. 73 fuq. Dah. Jadi 73 fuq ni umat Islam belaka. Ngucap dua kalimah syahadat belaka. Semaya menghadap kiblat belaka. Tetapi Nabi kata wasintani wasaba'ina finnar.
72 daripada 73 tadi masuk neraka. Fawahidun fil jannah, satu jua yang masuk syurga. Sudah. Ni Nabi ayat dah. Nama kata sedak-sedak dia tak neraka. Macam apa dia punya neraka? Bukan. Nabi ya 72 fuak masuk neraka. Satu fuak masuk syurga. Siapa kata? Nabi kata, bukan hamba ya. Lalu sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah satu fuak yang masuk syurga tadi? Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa banyak riwayat-riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jawab dengan satu jawapan. Ada dalam hadis Nabi kata, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku di atasnya dan sahabatku di atasnya. Dalam hadis yang lain, al-jamaah, Nabi sebut dengan al-jamaah. Hadis yang lain Nabi kata sawadul a'zam. Dalam hadis yang lain Nabi kata ahlus sunnah wal jamaah. Atau riwayat At-Tabrani. At-Tabrani riwayat dengan lafaz ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa Nabi tidak sebut dengan satu saja nama? Pelbagai nama. Al-jamaah, sawadul a'zam, ma ana alaihi wa ashabi. Ini isyarat, dia panggil i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan dengan secara halus bahawasanya kebenaran itu bukan semata-mata di atas nama. Bukan. Kita daftar satu keluar nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari isi borang. Daftar yuran bulanan, yuran tahunan, automatik jadi Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak. Bukan gitu tak. Ataupun seorang itu dituduh bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dituduh Syiah Rafidiyah dan pernah difitnah Nasibiyah. Nawasib dia panggil. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau mencintai sahabat Nabi itu Nasibiyah, demi Allah aku Nasibiyah. Kalau mencintai Ahlul Bait Nabi itu adalah Syiah Rafidiyah, demi Allah aku Syiah Rafidiyah. Sudah. Nak kata nak? Siapa berani kata Imam Syafi'i Syiah? Ada? Sini. Syafi'i Syafi'i ni ada bukan ni? Bahkan Imam Syafi'i nasirus sunnah, orang yang menolongkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi Syiah Imam Syafi'i dengan sebab fitnah. Tak jadi Nasibiyah Imam Syafi'i dengan sebab fitnah. Yang menyebabkan orang tu jadi 72 firqah kerana jahilnya. Jahil, tak tahu. Karatil jahilu antakuna kufran, dekat oleh kejahilan tu dengan kekufuran. Ia tak tahu i'tiqad seperti ini boleh membawa kepada kufur. Pegangan seperti ini boleh jatuh di dalam kesesatan. Ni. Dan ilmu akidah, tajuk kita ni ilmu akidah dah. Kewajipan mempelajari ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tajuk malam ni. Dan ilmu akidah ni, kepentingan dia nombor satu sekali berbanding dengan ilmu-ilmu fardu ain yang lain. Mana ilmu fardu ain yang lain? Ilmu fiqh fardu ain. Ada hak fardu ain dia, ada hak fardu kifayah. Tapi fardu ainnya setiap apa yang kita nak buat, nak beramal, nak semayang, nak puasa, nak haji, nak umrah, nak zakat, nak jual, nak berniaga, nak beli, nak pinjam, nak meminjam, nak bergadai, nak ikut mesti kena belajar rukunnya, syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya, syarat bagi tiap-tiap rukun, perkara yang membatal. Itu dia panggil ilmu fiqh, halal haramnya dan sebagainya. Kalau buat juga dengan tak belajar, takutnya kita punya amal tu tak diterima. Bukan tak diterima, tak sah sejak di awal lagi, tertolak.
Tu dia sah lain, terima lain. Ada amal sah tapi Tuhan tak terima. Ada amal jangan kata terima, sah pun dah. Tiap-tiap amal yang tidak sah pasti tidak diterima. Tapi tiap-tiap amal yang sah belum tentu terima. Tapi kalau amal tu diterima pasti sah. Itu. Tiap-tiap amal yang diterima pasti sah. Tapi tiap-tiap amal yang sah belum tentu diterima. Kalau amal tu tak sah, jangan harap diterima. Lain tu. Kata Ibn Ruslan dalam kitab Mata Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia semaya, tanpa ilmu dia puasa, tanpa ilmu dia berzakat, tanpa ilmu dia tutup aurat, banyaklah. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Itu ilmu fiqh. Ada lagi ilmu fardu ain, ada lagi ilmu tasawuf dia panggil. Ilmu yang membicarakan tentang akhlak hati di dalam. Ya akhlak ni daripada hati, ya bukan daripada zahir. Hak zahir ni boleh berlaku sekejap ya. Sekejap, kita tahan sejam, 2 jam, lepas tu keluar perangai sebenar. Tubik perangai sebenar nampak dah lah. Berlaku mula-mula boleh lagi. Duduk lama nampak hak sebenar. Ya akhlak duduk dalam ni. Hak tu ilmu fardu ain juga tu. Takhalli sifat-sifat yang mazmumah, tahalli sifat-sifat yang mahmudah. Tu fardu ain. Tapi dua ni tak terpakai gawai. Sia-sia kalau akidahnya tak betul. Pasal penting tak penting akidah, cuba. Kalau kita mati malam ni mati, maka malam ni selalu ujian pereksanya di alam barzah. Tak nanti tunggu nanti tiup sangka kala yang kedua tak. Malam ni selalu. Mana soalan bukan akidahnya? Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma imamuka? Wa man ikhwanuka? Wa man hadzal rajulu? Dibawa datang suratu Muhammadin. Nak tanya siapa ni laki-laki ni? Ni soalan akidah ni. Soalan ni bukan soalan saja baca, jawapan pun baca. Allahu Rabbi, Rabbi Allah, wa Muhammadun Nabi, wa Islamu dini, wal muslimuna ikhwani, wal Qur'anu imami, wa huwa sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapan pun baca, soalan pun baca, tapi bukan boleh jawab dengan hafal. Bukan jawab dengan hafal. Mana mak tak semaya lah ni? Beres dah. Kita hafal siap dah. Bukan. Yusabbitullahu alladhi na'amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah atau kama qala Allah. Allah memperkukuhkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Allah memperkukuhkan orang mukmin dengan perkataan yang teguh. Bila? Ketika mana di dunia, yakni ketika mana saat sebelum daripada sakaratul maut. Nak mengucap dengan syahadat kan? Wa fil akhirah, yakni di dalam kubur. Itu. Apa qaulu sabit? Yaitu la ilaha illallah sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Itu qaul atau perkataan kalimatut thayyibah, kalimatus syahadah, ya belaka. Kalimatul islamiyah, ya. Wa yantawi fil kalimatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Meliputi di dalam dua kalimah Islam. Kalimah Islam tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian hukum hakam. Meliputi secara lazim dia panggil. Tetapi la ilaha illallah tu kalau kita sebut sekadar sebut, tak ada bezalah kita dengan burung kakak tua. Burung kakak tua kalau kita ajar dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia boleh sebut.
Beza kita dengan burung kakak tua kerana kita diberi akal. Untuk kita tafakuh, memahami apakah makna la ilaha illallah. Itu. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Ada main lagu tu? Pimai tantu. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tak ada Tuhan melainkan Allah? La ilaha illallah. Itu bukan makna. Itu terjemahan dia panggil. Ni kadang-kadang orang kita terjemahan dengan makna tak erti beza tu. Terjemahan maknanya naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra. Pindah perkataan daripada satu bahasa ke bahasa yang lain. Itu dipanggil translate. Kalau orang putih panggil translate. Melayu kata tarjumuh. Terjemahan. Makna bukan situ. Terjemahan dan lafaz tu kalau kita tak pekak kita boleh dengar, tapi kita tak akan faham makna kalau kita tak mengaji. Betul tak? Orang tak pekak macam kita. Pasang TV 2. Jam 6 petang tengok berita apa dah? Berita Cina dah. Concang kita pun dengar. Boleh dengar tak? Boleh. Tengok apa mak? Tengok berita Cina kata, hebat awak. Faham tak? Tak faham berapa? Dengar, muka tak pekak. Dengar muka tak pekak. Tapi faham tak? Tak faham. Muka tak mengaji bahasa Cina. Melainkan kalau dia mengaji bahasa Cina, baru boleh faham bahasa Cina. Jadi faham ni bukan di terjemah, bukan di lafaz, tapi pada makna. Sini. Lagi pula fardu syahadah itu 2, gitu kan? Mana? Nutqu bisyahad. Apa dia panggil? Iqraru bil lisan. Iqrar, menyebut 2 kalimah syahadat dengan lidah. Sebut saja. Wa tasdiqu makna fil qalbi, dan mengiyakan makna yang kita sebut tu di dalam hati. Pak kalau tak faham makna, nak mengiyakan macam mana? Tak faham makna, nak mengiya macam mana? Nak faham macam mana kalau tak mengaji? Sudah. Jangan kata makna, kadang-kadang sebut pun tak betul. Jangan makna, sebut tak betul. La ilaha illallah. Tengok ada yang ngatik gitu ya. La ilaha illallah. La ilah. Mana la ilah gitu? Salah tu. Tu masa lambat, masa cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Laila tu. Kalau sebut tak betul makna bagaimana? Tu. Maka apa yang bersangkut paut dengan 2 kalimah syahadah, ilmu yang membahaskannya ialah ilmu tauhid dia panggil, atau dipanggil juga ilmu akidah, atau dipanggil ilmu aqaidil iman. Dipanggil juga ilmu usuluddin, dipanggil juga ilmu kalam, atau lebih masyhur di Nusantara kita ni ilmu sifat 20. Ini. Itu masyhur di Nusantara aja. Kalau pergi ke Mesir nak minta mengaji dengan Syekh Arab. Saya nak mengaji ilmu sifat 20 kata. Tengah ngah Syekh Arab, tak tahu. Ilmu apa pula ni? Sifat Ishrin dia kata. Ilmu sifat 20, ilmu sifat Ishrin. Ilmu apa tu? Tak ada. Tak dikenali di tanah Arab. Hanya masyhur di tempat kita nama sifat 20. Tapi isinya sama saja. Nama banyak tu sebagai menunjukkan mulianya ilmu tersebut. Dia panggil kaidahnya kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dia panggil banyaknya nama itu menunjukkan mulianya benda yang dipernama. Iaitu apa? Ilmu tauhid tu sendiri, ilmu akidah tu sendiri. Kerana kalau tanpa ilmu tersebut, bagaimana kita nak memahami pegangan yang dipegang oleh Nabi SAW dan para sahabat? Bagaimana?
Jangan kita kata, oh Nabi tak ajar pun sifat 20. Jangan kata sifat 20 ni Quran gini pun tak ada sampai Nabi ni. Ni. Quran hak gini ni tak ada sampai Nabi ni. Lengkap 30 juzuk. Nah, terhimpun dalam satu mishaf. Ada baris, ada titik. Nah, tak ada zaman Nabi ni. Zaman Nabi Quran ditulis dengan tidak lengkap. Banyak dihafal di dalam dada-dada para sahabat. Yang tidak lengkap tu pula tidak ada titik, tidak ada baris. Nak macam mana? Macam mana? Tak ada titik, tak ada baris. Macam cacing gitu ya tulisan. Tak ada titik, tak ada baris. Mana jing, mana kha, mana ba, mana ta, tak tahu. Gitu berlaku. Cuba. Orang lain ni dia bisa sikit dah ni. Tahu ngaji apa? Tak ada sampai Nabi berlaku ni. Aduh. Nah. Memang tak ada sampai Nabi. Betul sungguh. Ilmu fiqh tak ada zaman Nabi. Ilmu tajwid pun tak ada zaman Nabi. Nah, ilmu nahwu, saraf, ma'ani, bayar, bada', istiqa', wadhu', usulul fiqh, qawaid fiqh, mastalah hadis, ulumul hadis, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil, semua tak ada zaman Nabi tu. Ustaz nak marah siapa ni? Nak marah kau orang hak tak sering ngaji itulah. Sebab ada orang kecek itu. Nah, ngaji gapo tak ada zaman Nabi ni. Quran bahkan selengkap ini ditulis tidak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditulis? Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun kerana Umar Al-Khattab yang bagi cadangan. Lengkap pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Maka dikenal dengan Mishaf Utsmani. Itu pun tidak ada baris, tidak ada titik lagi, lengkap disusun di buku saja. Tak ada titik, tak ada baris. Zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali dengar orang baca Quran, salah bagi. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah. Salah makna tu. Maknanya jadi apa? Sesungguhnya Allah tidak menghiraukan orang-orang musyrikin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tak hirau kalau orang musyrikin pun sama, Nabi Muhammad pun akulah cara berlaku. Salah tu. Sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah atau lu. Maknanya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan orang kafir musyrikin. Gitu. Sepatut gitu. Tapi apabila salah bagi, salah makna. Ni. Salah bagi, salah makna. Tapi alhamdulillah lah Quran semua ada bagi. Ada bagi ni pun salah lagi baca. Kalau anak-anak kat pondok mereka mengaji nahwu saraf untuk boleh membaca kitab Arab yang tidak ada baris. Dia panggil kitab gundul, dia panggil. Kitab kuning, kitab gundul, tak ada baris. Muju Al-Quran ni zaman Sayyidina Ali dengar orang baca Quran salah baris. Maka Sayyidina Ali suruh murid dia nama Imam Abu Aswad Ad-Duali supaya meletakkan baris-baris di dalam Al-Quran. Baris baru, titik je lagi. Nak baca mana? Al-Jamzulillah, Al-Khamzulillah, Rattil Alami, Rassil Alami. Ada zai lagi dia. Zattil Alami. Alami, Ghalami. Kalau kita orang Melayu ada ngah pula. Ngalami. Boleh pula kau tu tak ada titik tu. Siapa letak titik? Bukan Nabi, bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Imam Ahmad Al-Farahidi. Tu ulama lah tu. Jasa ulama. Sehingga kita boleh baca Al-Quran dengan baik. Ada ilmu tajwid. Ulama-ulama tajwid buat ilmu tajwid. Nak mudah kena ini hukumnya idgham bila gunnah ma'al gunnah, izhar halqi, ikhfa syafawi, gapo macam-macam, iklaq tak iklaq. Dah. Mak lazim, mak wajib, macam-macam jenis mak. Ulama hak buat tu supaya kita ni boleh membaca Quran dengan baik. Ulama fiqh buat ilmu fiqh. Ambil di mana belaka? Quran hadis belaka. Bukan ambil daripada majalah gila-gila ke utusan Melayu, bukan. Termasuklah ilmu akidah. Ambil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil daripada Aflatun, Aristoteles, Sakra. Bukan.
Bukan dah ambil daripada falsafah Yunan tu, bukan. Bila masa pula Aflatun, Aristoteles, Saqrat boleh berhenti Allah mesti ada, tidak ada Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti sedia, baharu Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti kekal, binasa Allah, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah tak serupa akan yang baharu, mesti tak serupa akan yang baharu. Serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Allah mesti ada cara-cara zat, tentu tidak. Dia sifat yang ada di zat, apatah lagi jirim atau arah. Dalilnya alam ini. Allah mesti sangat-sangat tunggal esa pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Berbilang Allah pada zat, pada segala sifat, pada segala perbuatan, tentu tidak. Dalilnya alam ini. Di zat Allah ada sifat berkuasa, mesti. Tentu tidak Allah lemah. Dalilnya alam ini. Ila akhir. Ambil di mana tu? Ambil di dalam Quran dan hadis. Bukan ambil di falsafah Yunan, bukan. Jahat kecek gitu. Nanti ni. Sebelum nak mengaji tu, ulama susung hukum akal, supaya kita berfikir dengan betul. Supaya kita tidak jadi seperti Abu Jahal. Abu Jahal, Abu bapa, Jahal bodoh. Abu Jahal bapa bodoh. Pasal apa bapa bodoh? Cuba tengok. Ni, bulan Rejab ni. Isra' Mi'raj. Betul tak? Bila Nabi SAW cerita ke Abu Jahal, Abu Jahal kata, gila dah Muhammad. Tengok. Orang pergi ke Palestin naik kuda. Zaman tersebut naik kuda, kenderaan paling laju, tanpa berhenti di RNR mana-mana. Sebulan pergi, sebulan balik, 2 bulan. Dah tak ada orang pergi tu tak berhenti rehat dulu dah. Ataupun pergi Palestin, balik selalu. Kerja bodoh gitu. Kalau pergi tak berhenti rehat mana-mana, lepas tu terus balik, sebulan pergi, sebulan balik. Nabi pergi sebulan, seminggu, sehari. Dah. Tempat Nabi tidur, haba panas yang Nabi tinggal di tempat ketiduran Nabi, belum hilang lagi. Nabi siapa dah? Sudah. Cuba kita duduk sela ni, terakat punggung. Panas tak pak kita duduk? Panas. Sebab kita ada haba dalam tubuh kita ni. Betul tak? Lama tak panas tu? Lama ni. Mana sejam tu panas lagi. Panas berapi, terbakar kapek gitu. Lama tak? Abu Jahal akal dia tak boleh terima. Tak logik pada akal. Mana boleh terima pada akal? Gitu kan? Dan ada ustaz-ustaz pun nak sepesing Abu Jahal. Kalau ceramah Isra' Mi'raj, tuan, puan, Isra' Mi'raj ini ialah peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Ada ustaz ceramah itu. Jadi kalau mustahil pada akal manusia, tanya balik ustaz tu, akal manusia mana, tanya. Akal manusia mana yang kata mustahil? Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq, tidak mustahil, jaizul aqli. Sebab tahu Abu Bakar As-Siddiq bila orang cerita ke dia Nabi Muhammad pergi Palestin, tak sampai semalam apa kata Abu Bakar? Inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku mengiyakan Nabi SAW lebih pada cerita ni, aku boleh terima lagi, aku boleh benar lagi. Pasal Abu Bakar ni orang cerdik, berakal. Bukan macam Abu Jahal. Tidak berakal. Walaupun seperti berakal, orang panggil gila tak nampak gila. Ini bahaya. Sebab tu kata Imam Al-Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tidak mengerti hukum akal yang 3. Mana? Wujub, istihalah, jawaz. Wajib, mustahil, jaiz. Dia tak kerti. Maka orang ni tidak ada akal. Tak ada akal, gila. Tak pergi gila, tak nampak gila. Orang tu bahaya. Bahaya. Gila nampak gila ni senang. Nampak telanjang bogel, rambut pun panjang keras sebelah, duk cari makanan kok tak siapa. Jangan main tu orang gila tu. Betul tak? Tapi kalau gila tak nampak gila ni bahaya.
Pakai kok, pakai necktie, segok, cakap pun speaking. Salah cakap pinyat apa dia? Upah gila. Dia bahaya. Gila tak nampak gila dia tu ni. Tuhan suruh gunakan. Afala taqilun? Gitu kan? Afala tatafakkarun? Afala tubsirun? Afala tanzurun? Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala hikayat perkataan orang yang tidak mengguna akal. Mana? Dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata oleh mereka itu penghuni neraka sa'ir. Law kunna, kalaulah kita mula di dunia, ai fid dunya, law kunna fid dunya, kalau mula kita hidup di dunia, nasma'u, kita dengar. Dia syarat ilmu ni kena dengar dulu. Ya tak boleh kita beli buku akidah, tak payah ngaji, baca sendiri ya. Allah ni ada belaka dah. Beli, lepas tu duduk depan Netflix tengok Hindustan bla-bla, kekeng tengok baca. Jadi ilmu itu panggil. Dia tak ada ilmu itu. Kena dengar. Nasma'u. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awhamu. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata tanpa ada irsyad ustaz, ada petunjuk daripada guru, maka masuk di dalam hati dia segala sengka-sengka. Gini kok gini kok. Barangkali gini ni. Untuk barangkali kok barangkali keke ya orang kata panggil. Ini bukan yakin. Ilmu ni tak terima melainkan yakin. Zon, syak, waham, kufur, ijma' ulama. Jangan main-main. Kena dengar dulu. Nasma'u au naqilu. Au dengan makna naqilu, serta kami guna akal untuk berfikir. Ma kunna fi ashabis sa'id, nescaya kami tidak jadi penghuni neraka sa'id. Kena guna akal. Jangan kata akal terus guna letak tepi. Jadi gila mudah. Akal kena guna. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Kena jaga akal. Kena tahu cara berfikir yang betul. Maka ulama yang ajar kita. Bagaimana memikir dengan betul. Atau nak tahu fikir tak betul, boleh tanya saya ni. Boleh tanya tak? Boleh soal tak? Boleh soal jawab. Boleh? Boleh deh. Nak tahu. Nak tahu ni, tak apa salah jawab tak apa. Yang penting kita mengaji. Betul tak? Nak tanya soalan. Terima ke tidak terima pada akal kita? Dengar molek soalan ni. Terima atau tidak terima pada akal kita? Terima atau tidak terima pada akal kita seseorang yang makan nasi 3 pinggang atau 5 pinggang atau 10 pinggang tapi tak kenyang-kenyang, masih lapar, terima tak? Sudah. Terima tak pada akal? Terima tak? Terima. Abang Haji kita jawab terima. Siapa lagi nak jawab? Terima ke tak terima? Tak apa, salah tak apa, jangan takut. Terima. Terima deh. Terima tak? Terima. Ibu-ibu kita terima ke tak terima? Kau tak payah dari awal lagi soalan apa. Terima ke tidak pada akal kita kalau ada seseorang yang makan nasi 10 pinggang tapi tetap lapar, tak kenyang-kenyang? Terima tak? Tak terima. Ibu-ibu jawab tak terima. Ni jawab ni faham soalan ke ataupun memang nak lawan dengan bapak-bapak lagi? Nak lawan dengan ayah-ayah ni. Tak terima deh. Pasal apa tak terima? Nak tanya soalan yang kedua pula. Dah jawab dah soalan yang pertama. Sebab apa tak terima? Sebab banyak sangat. Jadi kalau sebab banyak sangat, jadi tak terima lah kalau lapar lagi. Sebab banyak sangat. Sebab apa banyak sangat jadi tak terima? Sudah. Ya sakok dah tu. Sudahlah. Takut dah tu nak jawab tu. Ya tahu dah tu. Sudah. Kenapa kau kalau nasi tu banyak sangat tak terima? Lapar lagi kalau makan banyak nasi tu. Kenapa? Sebab
Sebab tak baca bismillah. Bukan you baca bismillah, you baca bismillah. Bismillah, Allahumma barik lana. Si ada doa tahlil apa bukan Allahumma barik aja, doa tahlil siap. Nah, tapi lapar lagi. Ibu-ibu kita jawab tak terima. Sebab apa tak terima? Sebab nasi tu banyak sangat. Sebab apa kalau banyak sangat tu jadi macam mana? Takut dah tu nak jawab tu. Nasi bagi kenyang kau macam mana tu? Khabar tak tu? Nasi kau bagi kenyang ya? Bapak-bapak pun tanya bapak lah, kenapa tak terima? Sebab terima deh. Terima. Tak terima tu ibu-ibu kita. Kenapa terima? Kenapa terima pada akal? Makan nasi banyak tapi tak kenyang, tetap lapar. Kenapa terima? Sebab sudah tak tahu nak jawab. Sebab sebab nasi bukan mengenyangkan. Siapa yang beri kenyang? Allah. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan perbuatan Allah satu-satunya. Jaga-jaga tu. Siapa i'tikad ada lagi selain daripada Allah yang berkuasa sama dengan Allah pada pihak menjadi, meniada, memberi kenyang, memberi lapar, memberi sakit, memberi sehat, menghidup, memati, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina, menyejuk, memanah, memberi cahaya, menggelap. Hak tu dia panggil syirkul akbar. Syirik besar tu. Syirik makna kekal di dalam api neraka walau dia sangka dirinya Islam. Itu jaga-jaga. Ada itu ni bahaya. Duduk dalam ekor ni sejuk tak? Sejuk tak? Apa pegangnya kita? Saya tak tahu pegangnya duduk dalam hati ni. Kerana ekon kita dapat sejuk, gitu kah? Atau tabiat ekon memberi sejuk, gitu? Ataupun ekon dapat memberi sejuk kerana Allah jadikan power pada dia, mampu dia menyejukkan kita. Kalau i'tikad gitu, dua hak mula-mula tadi kafir, satu yang terakhir itu khilaf pada kufur, sesaknya ijma'. Duduk dalam ekon ni pun jaga-jaga dia ni. Wa may yakul bil quwwa wa may yakul bi tab'i au bi illah fazaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang i'tikad makhluk ini dapat memberi kesan dengan tabiat dia atau kerana dia, maka pegangan tersebut kufur, ijma' ulama, kafir. Jangan main. Ni duduk ala sejuk ni, hati i'tikad apa? Pegangan yang memberi sejuk ekor lah. Kerana ekor dapat sejuk. Ataupun tabiat ekor memang memberi sejuk, sebab tu kita sejuk. Hak tu i'tikad lagu tu kufur, kekal dalam api neraka. Walau ditanam di perkuburan Islam, menghadap kiblat masa ditanam, tapi setelah dikambuh dia akan membelakangi kiblat dan tidak akan dapat jawab soal muka nakir, man rabbuka, Allahu rabbil alamin. Pasal apa? Pasal dia syirik. Apa syirik? Dia mengiktikadkan ada perbuatan selain daripada Allah yang sama seperti Allah. Kayak gitu ya syirik. Syirik di mana i'tikad ada zat selain Allah sama seperti zat Allah, ada sifat selain daripada sifat Allah yang sama seperti sifat Allah pada nama dan makna, ada selain daripada Allah perbuatannya sama seperti perbuatan-perbuatan Allah. Mana? Pada pihak memberi bekah. Syirik akbar tu, bukan syirik khafi. Kalau syirik khafi, riya, ujub, sum'ah, takabur, hak tu dalam kitab tasawuf hak tu. Hak tu kalau Tuhan nak ampun boleh. Hak tu kalau kita taubat, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala ampun. Tapi kalau syirik akbar, Allah warta dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tengok. Jaga-jaga. Jadi jawapan hak betulnya apa tadi? Terima tak pada akal? Terima pada akal. Kalau orang tu makan nasi satu kontainer, jangan kata 10 pinggir, satu kontainer sekalipun, masih tetap lapar. Pasal apa terima? Pasal yang memberi kenyang hanya Allah. Maka harus pada akal kita, kalau orang tu makan banyak mana pun Allah tak nak bagi kenyang, tak kenyang-kenyang. Apa? Ibu-ibu kita tertipu.
Tipah tertipu. Tak apa. Nah, sama juga pada adat di zaman Nabi, kenderaan yang Allah Ta'ala jadinya ialah kuda. Betul tak? Yang paling laju kuda. Kapal terbang, helikopter tak ada lagi, flight apa tak ada. Nah, maka pada adat zaman Nabinya nak pergi ke Palestin sebulan pergi, sebulan balik. Sekarang ni orang daripada Mekah nak pergi Palestin sebulan ke? Tak dah. Kalau takdir kita boleh cerita balik ke Nabi pada zaman kita sekarang ni, ya Rasulullah, kami daripada Mekah ke Palestin tak sampai sebulan dah. Rasulullah akan pelik ke? Tak pelik. Kerana pegangan Rasulullah, pegangan yang benar, yang betul. Nah, tok nenek kita pergi ke Mekah dulu, naik kapal layar, betul tak? Berapa bulan atas laut? 6 bulan. Betul? 6 bulan atas laut. Sekarang ni kita pergi ada ke Mekah 6 bulan? Tak ada. Sehari je. Sehari siapa? Dengan flight. Kalau tok nenek kita ni akidahnya ahli sunnah wal jamaah, kalau kita boleh jumpa balik tok nenek kita cerita ke dia. Nah, toknya zaman cucu ni, zaman ciak ni, pergi Mekah sehari. Tok nenek kita tak pelik. Dia jebeh. Pelik apa sehari? Tidak tok nenek dulu 6 bulan. Memang 6 bulan. Dah kami sehari tak pelik? Tak pelik. Sebab Allah yang menggerak. Allah yang menyampai. Allah. Tu. Tapi kalau tok nenek kita bukan akidah ahli sunnah jamaah, dia akan pelik. Weh, mana boleh sehari? Nah, cucu penipu dia kata ni. Nye dulu pergi Mekah 6 bulan ya, atas kapal laut. Maknanya tok nenek kita tak mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu. Faham tak? Nah. Maka sebab tu, ini banyak lagi ni. Nak tahu di mana tak habis malam ni. Kalau kita nak ceramah kenapa kau wajib nak belajar ilmu akidah sunnah wal jamaah? Pasal banyak kesesatan. Kalau kita tak mengaji, kita tak sedar. Betul tak? Banyak. Kau tadi hok dalam keseharian hidup kita makan nasi kenyang. Sedawa. Alhamdulillah sebut mulut. Hati i'tikad nasi yang memberi kenyang. Kerana nasi dapat kenyang. Tabiat nasi memberi kenyang. Kau tu kufur. Bukan nasi bagi kenyang. Allah jadikan power kepada nasi. Nasi mampu bagi kenyang bila kita makan. Hak tu kufur khilaf. Sesat sepakat. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi kesan dengan power kuwah yang Allah Ta'ala jadikan pada dia, maka pegangan tersebut bid'ah dalalah. Jangan kita ikut. Jangan. Enggak kalau tak mengaji cerak dah. Pasti dah. Pasti dah etikot lagu tu. Minum air yang menghilangkan dahaga. Kerana air dapat hilang dahaga. Tabiat air menghilangkan dahaga. Ataupun power yang Allah tak jadi pada air mampu menghilangkan dahaga. Semua tu bukan pegangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nak mengaji, nak tahu? Nak tahu tak dapat tidak dengan ilmu. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja didapatkan ilmu dengan belajar. Orang sekarang dia tak siap mengaji, dia nak tengok tok syekh. Kalau tok syekh tu pakai serba besar, kau jumpa 2 3 4 lapis, ada hitam, ada air, janggut panjang pula warna putih sikit-sikit gitu. Oh, ini wali ni. Wali, walaupun salah mengajar pun wali lagi. Walaupun bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, tetap ditaksub lagi. Ini bahaya ni. Padahal itu akidah falasifah mana? Dia kata tuan-tuan, Allah Maha Kuasa tuan-tuan. Hebatnya Allah Ta'ala. Allah boleh ambil roh Saidina Umar, masukkan dalam jasad siapa-siapa yang ada pada zaman sekarang. Jadi roh ni boleh pindah ganda masuk. Dia panggil tanasukhul arwah. Jadi macam saya ni belum tentu roh Ahmad Faiz ni. Boleh jadi roh Omar kau, Abu Bakar kau dak ni. Belum tentu lagi. Ini akidah kalau dalam Islam dia panggil akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Jaga-jaga tu. Kufur tak? Kufur.
Kalau di luar daripada Islam dipanggil akidah falasifah. Orang falsafah dia fikir dengan akal. Bila kita mati, ke mana roh? Ke mana roh itu? Tak jumpa fikir. Ai, di mana roh Nah, fikir tak tembus. Oh, rupa-rupanya bila kita mati, roh ni akan masuk jadi rama-rama, jadi lembu, jadi ayam, jadi itik, lahir semula dia bang. Pasal apa tu? Mengikut amal kita buat ketika mana kita jadi manusia. Ketika mana kita jadi manusia, kita buat baik, kita sedekah, kita pemurah, menyantuni orang tua, sopan santun, kasih orang muda. Bila kita mati, kita akan jadi binatang yang comel-comel, yang kiu-kiu. Kucing, ramo-ramo, burung-burung. Tu. Tapi kalau ketika mana kita jadi manusia, kita jahat, samsing, peras ugut orang, bunuh orang, merokok, mencuri, merogoh. Maka kita akan dilahirkan balik jadi binatang yang keji-keji, anjing, babi dan sebagainya. Dia fikir tu. Jadi ketika mana kita nak lahir pula jadi yang baik, masa jadi babi tu, ketika jadi babi tu kita kena buat baik pula. Babi yang baik. Masa jadi babi tu kena jadi babi yang baik. Mati babi, naik makom dia. Jadi gapo tak kira lah. Dinosaur ke kubah ke lembu ke, ikutlah. Tu dia fikir gitu. Tu akidah berpindah roh asal masuk dalam Islam. Melalui Syiah Ismailiyah Batiniyah. Mana? Iaitu dia kata kami tidak sama. Mana? Dengan golongan yang beriktikad roh ni boleh berpindah. Mereka tu mengingkari hari kiamat. Mana? Tak ada kiamat. Berpindah sampai bila gitu. Tak ada kiamat. Maka kufur dia dengan sebab iktikad tak ada kiamat. Padahal mereka tidak sedar orang yang mengiktikad roh boleh berpindah walaupun mengiktikadkan adanya hari kiamat tapi tetap kufur. Sebab dia akan ingkar bangkit dengan jasad. Nampak dia akan ingkar bangkit dengan jasad. Sebab apa? Sebab roh satu. Betul? Jasad banyak. Nak masuk mana? Roh Sayyidina Umar, tubuh Sayyidina Umar, tubuh anak dia, cucu cicit ciak dia sampai ke akhir zaman ni. Bila tiup sangkakala bangkit seretak. Macam mana nak bangkit? Kalau roh tu satu, jasadnya banyak. Roh tu melilah jadi gentayangan nak masuk tubuh mana ni. Sudahlah. Kayak gitu. Akhirnya i'tikad bangkit hanya dengan roh. Siapa i'tikad bangkit dengan roh pun termasuk akidah falasifah yang dikafirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Cuba tengok. Dengan sebab 3 perkara ulama ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falasifah. Mana? Pertama, kerana mereka ingkar 3 perkara. Sedangkan 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana pertamanya? Ilmu Allah tahu dengan secara mendetail, juz'i. Falasifah kata tidak. Allah hanya tahu kulli saja, umum saja. Mana Allah Ta'ala tahu rambut? Tahu. Berapa helai rambut? Allah tak tahu sebab banyak sangat. Pening jadi. Dia nak bila. Itu falsafah. Kafir tak dia? Kafir. Wa hudusu awalimi, baharu alam. Falsafah kata tidak. Bikidamil alam. Alam ini sedia kala. Qadim alam. Allah tidak menjadikan. Maka kafir tak falsafah? Kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit kita dengan jasad. Padahal sebelumnya kita adalah mayit. Falsafah kata tidak. Jasad makanan ulat di dalam kubur, yang bangkit hanya roh kamu saja. Kafir tak ayat itu? Kafir. Tapi ramai mana orang Melayu kita boleh terima fahaman ni? Ramai. Ada satu hamba Allah. Ni selalu saya cerita dalam kuliah-kuliah untuk tarikkan orang, untuk gemarkan orang mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu orang hamba Allah di kota Damansara. Dia ikut satu tok syekh tarekat. Syekh tarekat yang main. Orang kita berakhir tarekat ni. Sebab cepat.
Kalau ngaji lambat. Nah, ana cari syekh tarekat hiling. Allah, marifat dah. Cepat sikit marifat dah ya. Nah. Dia berahi gitu orang Melayu kita. Tak ada arah lah. Ngaji ni Allah slownya. Satu baris hari ni. Aduh. Ke lagu tu. Jadi dia cerita. Dia nak cerita ni pun apabila dia telah kena tipu banyak puluh-puluh ribu dah duit. Jatuh nyetok dah orang panggil. Bankrupt. Tak ada duit baru sedar. Jadi dia cerita tok syekh tarekat dia ni tak semayah dia. Tak semayah. Lalu satu hari dia pernah tanya tok syekh dia, "Syekh, kenapa syekh tak semaya?" Tanya. Kenapa syekh tak semaya? Jawab syekhnya, "Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu." Bermula. Macam kita tak jawi lama. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedar tak? Sedar tak ayat tu? Nah, rasa nak tweet Twitter lah. Rasa nak tulis di Facebook. Saya kata Allah, kata Abang, kalau mengaji sifat 20, tak kena tipu puluh-puluh ribu. Tika mana Tok Syekh kata lagu tu, lepas kata tu peng tapah lalu. Mu ni Syekh apa seh? Fardu ain tak lepas. Betul tak? Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Betul tak? Akidah apa tu? Bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Tadi akidah falsafah tu dikafirkan oleh ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Nah, tapi oleh kerana tak mengaji, Masya Allah, hebatnya kata-kata ni, Masya Allah. Ini kata-kata wali. Wali bapakmu, wali tu dia panggil. Tanpa ilmu, nampak tak? Bahaya tak bahaya? Bahaya. Maka sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang berbaca tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah jalanku yang satu lurus. Lepas tu apa hak Tuhan berkata? Fattabi'u. Ikut olehmu satu tersebut. Nak ikut mana kalau tak ada ilmu? Cuba. Nak ikut mana? Hak ni pun mengaku ahli sunnah, hak ni pun mengaku ahli sunnah. Lagu mana ni? Pening saya ustaz. Pening tak pening kalau kita mengaji tak pening. Hak pening sebab tak mengaji. Tak menyempatkan masa untuk mengaji. Nak sibuk sama-sama. Saya orang sibuk saya tak ada nak mengaji. Aduh, sibuklah. Sibuklah. Untuk kerja dunia. Untuk akhirat kita tak nak sibuk. Padahal akhirat tu yang sebenar. Akhirat tu hak sebenar. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan kekal. Kita duk kerja dunia ni boleh lagu mana pun lagu tu je juga rezeki Allah Taala sudah siap dah. Siap dah. Tak menyempatkan diri kita untuk mengaji. Ini bahaya. Bagaimana kita nak taat perintah Allah Taala? Fattabi'u. Kerana di akhir ayat tu Tuhan kata apa? La'allakum tattaqu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Lagu mana takwa? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah? Fattabi'u. Ikut satu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang Allah Ta'ala tegah? Wajtinabun nawahi. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu ikut jalan-jalan 72 fuk yang lain. Jangan. Nak jangan bagaimana kalau kita tak mengaji? Telai bulat-bulat tok syekh. Ini ilmu tinggi. Ustaz siapa? PU yang baru. Ada juga cakap gitu. Bila kita kata salah ni, tak betul ni akidah ni. Apa yang dia bercakap ni bukan akidah ahli sunnah jamaah. Anak-anak murid mari serai lagi dah. Mari serai. Siapa ni? Ustaz mana ni? Ustaz ni ustaz ngajar kapung pun. PU je pun ya. Bukan ada ilmu tinggi ni. Ni syekh kami ni. Ilmu martabat tinggi, martabat 7, martabat 40. Tak ada duk tinggi kalau dia akidah tu sesak kan. Betul tak? Tapi buta mata hati. Pasal
tak mengaji, ta'assub, asabiyah dia panggil. Padahal Allah Ta'ala jadikan langit bumi ni untuk kita tahu, kenal Allah. Betul tak? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menjadikan langit 7 lapis dan bumi pun seperti langit 7 lapis. Dan Allah lah yang menguruskan segala pekerjaan yang ada di antara langit dengan bumi. Hujan, panas, kemarau, banjir, gempa bumi, tsunami. Nah, apa baik, suka, duka, nah, mati, hidup, senang, susah, kaya, miskin, apa saja. Allah. Apa hikmahnya? Tuhan buat saya saja ke? Nah, lita'lamu, lamu lita'lilil hikmah. Hikmahnya supaya kamu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah di atas tiap-tiap makhluk dialah zatun muttasifatun bil qudrati. Dialah zat yang maha amat berkuasa kerana ada di zatnya sifat berkuasa. Apa? Dan sesungguhnya Allah meliputi dengan segala perkara nisbah pengetahuannya. Masuk sifat ilmu. Apa? Jadi kalau kita tak mengaji ilmu tauhid, tak mengaji ilmu akidah, seolah-olahnya kita ni luput hikmat Allah jadikan langit bumi dan segala urusan yang ada pada langit bumi. Nah, kita menyia-nyiakan, maknanya kita membutakan hati kita untuk melihat, berfikir, tafakkur, nazar. Ini yang dikatakan a'ma fid dunya. Afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta mata hati, basirah di dunia, buta mata kepala pula di hari akhirat. Sesak jalan dia nak balik kepada mahsyar. Mana tu? Pada Arafah tu. Tuhan salih bumi baru. Kira gitu kan? Kalau mati di mana ni? Di Subang dah. Mati di Subang. Tiup saka kala yang kedua, kita bangkit di sini. Lalu malaikat akan halau. Kalau kita ahli sa'adah, bangkit daripada kubur, malaikat akan jemput. Tan Sri, Tan Sri. Dunia tak ngepok cik gitu je, tapi akhirat Tan Sri. Tan Sri, silakan, ini kenderaan Tan Sri. Mana? Sebab Tan Sri berkorban hari raya korban gemuk lembu besar-besar, nah, kerana Allah Taala, bukan kerana nak puji apa dak. Ni kenderaannya. Kerana Tan Sri buat masjid, buat surau, buat madrasah, ini kenderaannya. Ini highway untuk Tan Sri ke pada mahsyar. Perbuat daripada bukan tak berubah, tak ada berubah. Kita seorang boleh lalu, orang lain tak boleh pakat, tak ada tu. Hebat tak VIP akhirat? Hebat. Tapi kita duk keliru VIP dunia lagi, betul tak? Tengok orang VIP. Sedap jadi yang amat bohong mak gerang wasa. Aku nak jadi juga kan. Padahal VIP dunia laju sikit pada kita sebab ada escort boleh je. Lalu atas hak berlubang tu juga, betul tak? Tak ada dah hebat mana pun. Apa kita duk keliru? Akhirat lebih hebat lagi. Lepas tu pakai minyak petrol dok, sekelip mata cup siapa selalu di pada mahsyar. Siapa di pada Arafah tu? Tuhan salib bumi baru. Duk di pada Arafah. Ya Allah, cepatlah ya Allah, hisab cepat, hitung cepat, amal cepat, bagi buku catatan kita. Kami tak sabar nak masuk syurga. Tu ahli sa'adah. Ahli bahagia. Di dunia ni jaga iman, jaga Islam, jaga ihsan dengan mengaji ilmu akidah, mengaji ilmu syariat, mengaji ilmu akhlak, amalkan tiga-tiga tu, maka dia orang yang menjaga agama dia. Gitu. Sebaliknya orang syaqawah, orang celaka dia panggil syaqawah. Bangkit daripada kubur, buta. Lepas tu tanya pula, man ba'athna mim marqadina? Siapa ni yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Moga dunia mula tak biasa baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur. Kayak gitu. Kita orang mukmin ni bangun-bangun tidur, alhamdulillah, mujurnya Tuhan. Kayak gitu. Tak tanya dah. Tapi oleh kerana orang ni tak aja ingat Tuhan di dunia, bahkan tak kenal Tuhan. Afaman kana fi hadhihi
Tuhan kata, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yauma yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kayak gitu kan? Siapa yang berpaling di dunia ni ingat daripada ingat aku, tak seingat aku, maka hidupnya seperti bangkai. Maka kami akan bangkitkan dia akhirat kelak dalam keadaan buta mata kepala. Nah, siapa yang bangkit kami ni? Siapa? Ba malaikat dikoh kat belakang. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang Tuhan yang pemurah dengan memula berjanji. Ni, ada ni. Mudik yang kata tak ada. Ni, ada ni. Oh. Kejukannya. Okay. Backing lagi malaikat tu. Nah, pergi piak. Piak dari mana? Pada Arafah. Cuba taik di map location. Daripada Subang sini kepada Arafah, berapa ribu batu? Dekat kau jauh eh? Grab tak ada lah. Maaf banyak. Taksi Grab tak ada. Nah, tak ada. Tak ada. Kapal terbang tak ada. Jalan bukan jalan dengan kaki, jalan dengan amal. Ada orang mengesok, ada orang mengakak, nah? Ada orang kepala ke bawah. Nah, dalam peluh, dalam tanah, dalam darah, dalam danau. Ada orang tanah dekat dengan buku lali, betih, lutut, paha, pinggang, dada. Ni, hapus ni. Ada. Pasal apa tu? Pasal buta mata hati di dunia. Nah, lima hasyartani a'ma, duk ngepek ke Tuhan. Pasal apa Tuhan mu aku di buta? Faqad kuntu basira, pada aku mula di dunia celak boleh tengok. Tuhan kata atatka ayatuna fanasitaha. Banyak ayat-ayat aku mari kamu mula. Nah, ayatullah Quraniyah, mu tak mengaji dah. Ayatullah kauniyah, mana? Kulitmu keduk, nah? Rambutmu putih, tulangmu repuk, rapuh, lenguh. Tu ayat Allah Ta'ala. Cuba tengok tangan kita kedu, nah? Muka pun kedu, supaya muda-muda gitu ke? Tak ke? Ayat Allah Ta'ala. Tapi dah gigi cocok botok lepuk, diterik. Nah, rambut putih tu cak hitam pula. Bila nampak muda, segar. Nama Siti Fatimah tukar jadi Siti Muda. Rasa muda tak apa. Nah, fanasi taha muat tak hira. Tak hira dengan ayat-ayat aku. Tuhan kata, wa kadzalika yaumatun matusa. Maka hari ini kami tak hirau pada kamu dengan hirauan rahmat. Allah sebut qala Allah, qala Nabi. Jebek. Betul tak? Ni Nabi janji ni. Nabi sombong. Tak ada lah. Kayak gitu. Kalau ni YB janji, yo ko. Bah, yo ko YB bila dia janji? Oh, segar selalu kalau YB janji ya. Allah. Berat tu. Berat benar tu mata hati tu. Maka sebab tu kalau kita tak nak jadi kena buta mata kepala akhirat, baik kita usaha celak mata hati kita di dunia. Nah, bagaimana nak celak? Tadi tak dapat tidak, kita kena mengaji pertamanya ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Biar celak, basirah kita terbuka. Sebab tu Nabi kata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili, inilah satu jalanku. Mana jalanan Nabi? Ad'u ila Allah ala basiratin, ajak manusia kepada Allah, kenal Allah, ma'rifah kepada Allah ala basirah, di atas basirah, penglihatan mata hati yang jelas, dalil yang kuat. Sebab tu tiap-tiap ngaji ilmu akidah mesti awak mari dalil akli, dalil nakli, nah. Sebab pasti dinuna bunyanu ala nukul, la ala munasabatil uqul. Agama kita dibina di atas dalil nakal, bukan semata-mata munasabah reko-reko. Bukan. Nah, fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, bukanlah kami di kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni, nah, pukul 9.10 dah, sejuk dah ni. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni bermanfaat untuk kita rasa semangat nak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah.
supaya mati kita boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak pun Allah paling kurang. Nah, sebab tu orang nak mati tu sunat talqin, betul tak? Sunat talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Oh tu bukan talqin, tu ajar nak mengucap masuk Islam. Kan banyak gitu kan? Bapak dia Islam dah. Nak mati, dia bapak asyhadu alla, bapak ya kafir ke apa? Jangan gitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila panas apa sejuk kaki sampai ke pinggir dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak. Dah ada berambak-rambak dah. Allah, Allah. Mudah-mudahan kalau dia orang mukmin, akidah dia benar, nah, mengikut satu jalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, jalanan Nabi, jalanan para sahabat, jalanan para alim ulama a'immah daripada zaman ke zaman. Itu sebab tu al-jamaah. Nah, jamaah. Mudah-mudahan Allah Taala pecah pak pendengar dia dengar. Kita nak sebut Allah, kau telinga dia Allah. Keluar akhir kalam dia dengan la ilaha illallah atau Allah, maka masuk syurga. Nabi kata apa adalah hadis Nabi sebut, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah atau Allah, Allah, maka masuk syurga dia. Tapi bukan senang tu, bukan senang. Bukan senang. Hak senangnya kalau berlakon drama TV3 semua mati boleh mengucap berlakon. Betul tak? Kalau hak sungguh boleh tentu. Sebab ketika itulah ujian yang sangat hebat. Syaitan mari duk goda kita supaya kita jadi kafir. Syaitan bukan goda supaya kita jadi fasik saja dah. Qala syaitan lil insan ukfur, supaya kufur. Kalau kita tak mengaji, syaitan mari berupa dengan ibu bapa kita atau tok syekh yang kita ta'assub tanpa ilmu tadi. Dia akan royak bahawasanya Tuhan ni tak ada. Tuhan ni lemah. Tuhan ni ada banyak, bukan sah. Kalau kita gitu abah weh, kafir lalu dia kata. Tak ada apa-apa. Keluarga tak dengar, tak ada siapa dia nampak. Hanya kita dengan Allah Taala saja yang tahu. Wala iyazubillah. Kalau mati su'il khatimah, maka jahat habislah kesudahan belakang. Dah. Karena kita duduk amat ibadat taat ke apa ni, kita nak ke apa? Mati dalam iman dan Islam. Jadi itu saja lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni dapat manfaat untuk kita semua. Dan apa yang buruk tu daripada kelemahan diri hamba sendiri, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.